Assalamualaikum dan salam sejahtera Asia. Selamat berhujung minggu kepada penonton-penonton kat rumah ataupun dekat mana juga anda berada. Ini merupakan kita masih lagi dalam bulan Syawal, Sharon. Betul. 11 Syawal 1442 Hijrah bersama dengan 23 Mei 2021. Sharon, apa khabar? Sehat? Khabar baik, sehat. Macam dan happy kita je. juga mesti happy. Kita nak ucapkan juga terima kasih patah kepada penonton setia Sejahtera Asia yang menjadikan siaran Sejahtera Asia pada pagi ini sebagai pembuka hari mereka. Dan tidak lupakan juga kita bersukaria di dalam bulan Syawal ni yang saya boleh katakan sederhana. Kita tidak lupakan kami di Sejahtera Asia sentiasa mendoakan kita semua dalam keadaan sihat, positif dan mampu memerangi COVID-19. Dan kita makluman dah pada era pengagihan vaksin. Jadi pada yang belum mendaftar, sila daftar, okey? Lindung diri, lindung semua. Betul. Jadi apa topik kita nak bincangkan tu? Sebelum kita nak bincangkan topik ni, saya nak puji sikit Fatah ni. Walaupun hari ni merupakan hari 11 Syawal, tapi tengoklah dia masih bersemangat, berbaju Melayu. Semangat raya dia walaupun tak dapat beraya yang sakan. Tapi dia tetap tak putus asa juga. Dia nak juga meriahkan set dengan mood rayanya. Cakap Sharon, raya ni raya 30 hari. So kena ada 30 pasang baju. Tapi saya tak adalah sampai 30 pasang baju. Tapi kau Fatah, kalau banyak baju pun tak dapat je nak beraya kat rumah orang. Tapi tak apalah Sharon, kita beraya dekat rumah. Lindung diri, lindung semua. Kita kena ambil satu inisiatif untuk bekerjasama dalam memerangi COVID-19 ni, Sharon. Kita kena perlukan kerjasama daripada semua pihak untuk menghentikan penularan bawa COVID ke-19. Jadi pada hari ini kita ingin wawarkan kepada penonton semua Fatah tentang satu informasi berkenaan yang kita sering lihat di laman sosial tentang bayi. Jadi kupasan kami berdua pada pagi ini adalah elakkan perkara berikut apabila bertemu dengan bayi. Jadi kalau kita sebut saja bayi ni Fatah, tak kira peringkat usia, tengok je bayi ni memang ada wujud satu perasaan yang geram. Betul, sebab bayi excited. Ni memang cute, comel kan? Saya sangat suka dengan bayi. Dan bila bercakap mengenai perkara-perkara ini, kita kena peka, especially pada orang yang suka bayi macam saya dengan Sharon. Sharon mesti suka bayi kan. Jadi apa dia cakap? Perkara. Sebenarnya terdapat banyak perkara yang perlu dielakkan apabila bertemu dengan bayi. Jadi kita nak kongsikan sedikitlah. Jadi dekat sini saya ingin ingatkan dan wawarkan kepada semua penonton bahawa jangan sesekali melambung dan hayunkan bayi. Kita faham. Bayi memang seronok. Bayi memang syok kan kita lambung-lambung macam tu. Sebab dia bayi, dia tak tahu, dia cuma dapat rasa keseronokan berada di udara. Kerana apabila anda berbuat demikian, ia boleh menyebabkan shaken baby syndrome. Kerana gonjangan yang terlalu kuat dan akan memberi kesan kepada bayi tersebut. Dan selain daripada itu juga Fatah, kita nak wawarkan kepada penonton juga elakkan mencium bayi tanpa kebenaran ibu bapa. Sebab kita tahu bayi ni bukan seperti orang dewasa mempunyai sistem antibody dan sistem imun yang tinggi. Bayi ni sistem imun mereka masih lemah. Jadi walaupun mungkin kita rasa kita ni sihat, kita ni tak ada penyakit, tapi kita tak tahu bila kita pegang bayi tu mungkin kita boleh menjangkiti bayi tersebut dengan penyakit yang kita sendiri tak tahu. Macam saya katakan tadi, kita tidak menunjukkan sebarang simptom sebab sistem imun kita kuat. Tapi apabila kita pegang bayi tu, mungkin dia boleh berjangkit kepada bayi tersebut. Dan saya tambahlah untuk ada kajian yang mengatakan juga bahawa bakteria boleh duduk di bahagian tekak tanpa menunjukkan sebarang simptom sepanjang 6 minggu untuk bayi. Jadi elakkan jika bayi baru berusia kurang daripada beberapa bulan. Lagi-lagi musim pandemik ni. Kalau boleh janganlah sentuh bayi. Sebab kita ni orang cakap apa, nak menjaga kita jaga kita. Dan ni khas untuk sang perokok. Perokok. Ada hospital yang meminta pelawat memakai baju khas hospital dan jika ingin melawat baby, bau yang melekat pada baju, rambut dan nafas berbahaya, terutama pada bayi baru lahir ini juga dikenali sebagai third hand smoker yang boleh menyebabkan baby ataupun develop penyakit seperti asma. Jangan sebab kelainan kita membuatkan bayi itu tidak sihat. Kalau merokok tu tolonglah jangan datang ziarah, dan harap semua ambil peduli perkara yang wajib kita elakkan, ziarah ketika ziarah ibu dan anak. Sebab kita dah banyak teknologi zaman sekarang ni. Video call ke dengan cara pantas, menggunakan WhatsApp ke, pelbagai aplikasi dah kita cakap develop dalam seluruh apa orang cakap zaman ni lah. Zaman Z. Generasi Z. Memang generasi Z ni kita kenal dengan pelbagai teknologi yang moden. Jadi memang kita faham, tahan perasaan geram anda tu terhadap bayi tersebut. Sebab kita nak bayi tersebut membesar dengan sihatnya. Kita tak naklah nanti
Selepas saja kepulangan kita daripada rumah tu, kita dah menziarah rakan kita ataupun ahli keluarga kita yang mempunyai bayi. Apabila kita pulang, kita dapat perkabaran daripada keluarga bayi tersebut bahawa bayi tersebut mengalami demam ataupun sakit, ekoran lawatan daripada kita. Betul. Lebih menyedihkan lagi kalau disahkan kita ni penyebab bayi tersebut sakit. Mesti macam, aduh, aku tak nak jumpa lagi bayi tu. Macam ni, itulah, jadi elakkan. Kita faham, mungkin boleh tengok saja ataupun pastikan diri anda betul-betul bersih dan dapatkan kebenaran ibu bapanya. Sebab ni saya ada tengok Fatah dekat laman sosial tentang isu tersebutlah, ada beberapa ibu bapa yang meluahkan ketidakpuasan hati terhadap rakan-rakan apabila mereka mendukung bayi, tiba-tiba rakan datang kan, comelnya terus angkat bayi tersebut terus dukung. Tanpa izin. Jadi mungkin ibu bapa bayi tu nak menegur, tapi disebabkan ingin menjaga perasaan orang tersebut, jadi mereka diam sajalah. Bercakap berkenaan ketidakpuasan hati ibu bapa tu, kita nak sentuh sikit. Jangan tinggal ataupun melawat terlalu lama. Agak susah untuk kita ya, kalau kita dah stay terlalu lama ni untuk time melawat. Kadang-kadang tu excited sangat, orang cakap mengerombong pula. Memadai dekat pusing kepala ni kan. Memang kalau nak duduk lama-lama tu macam nak duduk je lama-lama. Tapi kena beringat juga ibu yang baru melahirkan anak tu perlukan rehat. Dia perlukan ruang privacy. Bagi ruang untuk ibu berehat lah. Dan jangan sembang kuat-kuat. Nanti ibu tak selesa lah. Baby pula tak boleh terjaga, menangis. Jangan buat sampai kata orang Sarawak meroyan. Betul, itu penting tu, perlu dijaga. Jangan orang stres bertambah pula. Jadi ziarah kejap je. Be more sensitive and give them break time. Okay? Tapi di samping tu, selain daripada ibu tu juga ni agak sensitif juga, tapi saya perlu tegur juga di sini, jangan sesekali menghina keadaan bayi. Kadang-kadang mungkin bayi tu terlalu kecil ataupun warna kulit ataupun saiz tidak sama seperti ibu bapanya, sebab kita ada tengoklah kadang-kadang, bukanlah semua, kita tak menuduh semua, tapi ada segelintir masyarakat yang suka membandingkan anak yang baru lahir tu dengan keadaan fizikal ibu bapa tersebut. Jadi seperti yang kita ni kaya dengan budaya timur kan. Jadi kita haruslah menjaga tutur kata kita, adab kita apabila kita melawat ibu dan bayi yang baru dilahirkan. Budi bahasa budaya bangsa. Betul ke? Betul tak cikgu? Budi bahasa budaya kita. Begitu. Jadi itu sajalah sedikit perkongsian informasi tentang kesihatan yang saya dan Fatah kongsikan bersama anda. Jadi kita akan bersama dengan seorang tetamu kita yang istimewa, memang agak terkenal dengan seni tatu Borneo. Jadi tetamu yang bersama kita adalah Mr. Robinson Unau Gaung. Jadi kepada anda, kita nak war-warkan sikit, nak kongsikan sedikit tentang tatu ini. Tatu ialah tanda atau cacahan yang dibuat dengan memasukkan pigmen dawat ke dalam kulit. Selalunya tatu ialah bertujuan sebagai perhiasan di tubuh badan seseorang. Manakala bagi masyarakat pribumi di Sabah dan Sarawak, tatu merupakan adat dan tradisi nenek moyang mereka. Bagi mereka juga, tatu dianggap sebagai identiti dan jati diri asal usul mereka. Jadi kalau kita lihat tatu dalam masyarakat Iban khususnya di negeri Sarawak ni tidak asing lagi lah. Betul tu, Sharon. Jadi Hai Mr. Robinson. Kita bersama kita hari ini untuk mengupas topik kita yang lebih lanjut ialah Robinson Unau Gaung, seorang artis tatu. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Kena sudi datang. Terima kasih. Sebagai permulaan lah, mukadimah. Boleh Encik Robinson ceritakan sedikit sebanyak bagaimana tercetusnya minat Encik Robinson sehingga menjadi seorang tattoo artis ni? Kat mana permulaan tu? Permulaan dia pas saya jumpa dengan orang yang ajar saya buat tattoo, Encik Ernesto. Sebelum tu minat tu lambat lah, sebab masa kita generasi membesar dulu, kita dah discourage, orang kata tak digalakkan dengan tattoo, sebab masa kita besar dalam 80-an, 90-an, tattoo ni dianggap sebagai sesuatu yang negatif, bukan lagi budaya kita. Kita nakkan sesuatu yang baru masa tu, teknologi, pendidikan tinggi. Lepas tu tattoo ni dianggap benda yang dah ketinggalan lah masa tu, so kita discourage. Tapi saya memang minat dengan seni lah dari kecil lagi. Dan keluarga pun ada ukiran tradisi semua. Memang, tapi tak pernah terfikir nak jadi tattoo artist lah masa tu. Saya cita-cita nak jadi arkitek. Lepas tu saya jadi sekejap 2 tahun. Lepas tu balik Sarawak jumpa Ernesto ni. Dan Ernesto saya kira spark something lah dalam saya.
boleh saya kata tatu pilih saya, bukan saya pilih tatu. Wow. Satu Macam tu lah. satu perkongsian yang Satu menarik. ya, betul. Dari arkitek Aha. 360 berputar menjadi tattoo artis tu. Sangat menarik. Adakah Encik Robinson juga sebagai tattoo artis ni sepenuh masa ataupun sebagai part time? Way of life lah kita cakap, cara hidup. Okey. Lebih dari sepenuh masa. Lebih daripada sepenuh masa tu Sharon. Betul lah, macam ada mengabdikan diri beliau terhadap seni tattoo ni, betul Fatah. tu. Jadi saya ada skodeng. Skodeng? Stok. Apa skodeng? Jadi saya ada stok dia punya IG. Jadi saya tertarik kat sini sebab saya nampak artis terkemuka negeri Sarawak, Fatah. Bukan terkemuka negeri Sarawak saja. Di seluruh dunia. Hollywood. Kalau anda melihat siapakah pelakon utama dalam movie ataupun filem Crazy Rich Asian. Yes, betul tu. Pelakon lelaki tersebut. Nampaknya Mr. Robinson bersama dengan timnya. Saya terlibat dengan Ernesto lah. Ernesto tattoo artis dia. Saya stretcher. Saya tahan kulit, stretch dia punya kulit lah. Henry Golding kan? Ya. Jadi apa tattoo yang dihasilkan untuk Encik Henry Golding? Tattoo tu nama dia Karak Nyangkam lah. Dia dibuat di peha beliau, Henry. Dia, sebelum tu beliau dah menjadi artis ataupun tidak? Dia masa tu TV host untuk travel host untuk apa nama channel tu, BBC. Dan masa tu dia datang ke Sarawak, kira kampung dia juga Sarawak ni, untuk program Surviving Borneo Discovery Channel. So the final part of that program, program tu dia buat tattoo lah sebab dia dah penuhi dia punya perjalanan untuk mencari identiti dia balik sebab mak dia Iban dari Betong kan. So dia buat perjalanan kat Sarawak ni. So closing dia kat buat tattoo tu lah. Sebagai sebab tattoo ni untuk orang Iban dia macam diary of life lah. Perjalanan hidup kita abadikan di kulit sebab masa tu tak ada tulisan, tak ada medium lain untuk dia macam diary lah. Diary lah. Menarik tu sebenarnya. Menarik. Jadi pilihan yang pilihan tattoo itu adalah, adakah pilihan daripada Encik Henry tersebut ataupun melalui perbincangan kita Henry, Ernesto, so dia nak abadikan sesuatu lah. Dia macam Karak Nyangkam ni macam konkring lah, menguasai di dunia diri sendiri ataupun dunia lain, career ke apakah. And then 2 minggu lepas tattoo tu dia dapat role untuk Crazy Rich Asian tu lah. Itu membawa tuah. Orang boleh cakapkan tattoo ni membawa tuah. Jadi Sharon nak buat tattoo membawa tuah. Sebenarnya saya memang ada terfikir ada buah hasrat sebenarnya nak mencacah tattoo di anggota badan saya. Tapi inilah sebab tu saya ambil kesempatan ini nak bertanya kepada pakar tattoo ni. Macam saya rasa termasuk ada juga segelintir masyarakat di luar sana ingin nak dapatkan tattoo tapi kita takut sakit. Sakit tu memang sebahagian daripada hidup lah. Part of it lah, package dia memang sakit. Kita tapi sakit tu ikut individu lah. Ikut individu, ikut dia punya tempat posisi di tattoo tu ke, and then ikut orang tu cukup tidur ke, cukup rehat sebelum tattoo tu. Itu penting juga. Mempengaruhi juga. Mempengaruhi. So maksudnya berapa lama kesakitan tu akan dirasai selepas siap saja tattoo tu? Tak lama. Tak lama. Kalau mesin dia berapa panas-panas lah lepas tu ada. Kalau traditional tu dia hampir tak ada rasa lagi lah lepas habis siap. Jadi kesakitan ini adalah individu, dia bergantung pada setiap individu. Tapi mungkin ada juga penonton tertanya, kalau saya menggunakan nam krim, adakah memberi sebarang kesan kepada hasil tattoo tersebut? Generally, iyalah. Biasanya ada kesan lah. Sebab kulit dia jadi lain sikit, macam tebal sikit kalau pakai nam krim. Dan nam krim ni pun efek dia tak ada lama sangat, 15 minit, setengah jam, lepas tu hilang efek nam krim tu, kita terkejut dengan sakit tu. So bagus tak payah pakai, slowly pelan-pelan biasakan dengan sakit tu. Lama-lama kita punya endorphin ni, natural drug dari body kita akan tolong kita untuk macam adaptasi lah dengan kesakitan tersebut. Dah bercakap Sharon tengok saya tengok Sharon. Saya terpegun sebab minda saya tengah proses ni, nak buat ke tidak, sakit ke tidak, itu yang tengah proses ni. Buat dulu baru tahu. Di setiap alam pekerjaan pasti ada cabaran yang tersendiri. Jadi apakah cabaran yang selalu dihadapi sebagai seorang tattoo artis?
Apa cabaran tu yang paling besar yang pernah hadapi? Nak convince generasi muda, especially yang dari kaum saya orang Iban, untuk buat tattoo Iban. Sebab dia orang tengok TV, tengok Instagram, tengok media, dia orang minat tengok tattoo yang dari luar lah, cantik-cantik, realistik, apa modernnya tattoo kan. Tapi kita selalu nak yakinkan dia orang, kamu bangsa Iban. So kalau bukan awak yang buat tattoo kaum sendiri, siapa lagi kan? Siapa lagi akan meluruskan generasi tattoo tersebut. So macam ada legacy tu. Dan saya pasti juga tattoo berbangsa Iban ataupun tattoo Borneo ni mempunyai nilai estetika dia yang tersendiri. Jadi ayuh generasi muda. Wah, dah macam kira macam ayuh. Marilah. Dan difaham juga terdapat pelbagai jenis tattoo berunsurkan Borneo ni. Seperti tattoo bunga terung, tattoo ukir rekong. Jadi kita nak tahulah apa jenis-jenis tattoo Borneo yang selalu mendapat permintaan. Betul lah, permintaan. Cuma hot seller lah. Tapi sebentar sebelum tu Encik Robinson, kita akan ketahui semua itu selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali bersama saya Sharon dan juga Fatah hanya dalam Sejahtera Asia bersama dengan tetamu kita pada hari ini Encik Robinson dengan tajuk kita adalah Seni Tattoo Borneo. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit info berkenaan dengan aktiviti mencacah ataupun disebut sini adalah tattoo. Aktiviti mencacah tattoo ini telah lama diamalkan sejak berkurun dahulu. Sejarah tattoo dikatakan bermula sejak zaman Neolitik sekitar tahun 5000 ke 10,000 sebelum Masihi. Dalam bahasa Tahiti, perkataan tattoo bermaksud menanda sesuatu. Jadi aktiviti membuat tattoo bukan hanya untuk masyarakat kaum Iban saja, malah telah diamalkan oleh tamadun lain juga. Jadi kalau kita dapat lihat di situ kan Fatah, sebenarnya tattoo ni dah meluas di seluruh dunia. Cuma dari segi mungkin desainnya dan bentuk dia dan nilai itu adalah bergantung kepada tamadun tersebut. Jadi sebelum rehat tadi kita tak sempatlah nak tanya Encik Robinson. Sebab excited sangat. Fatah excited sangat. Kita suruh Fatah tanyalah sebab excited sangat. tadi kita bertanya apa orang cakap ada banyak jenis tattoo. Jadi macam bunga terung, ukir rekong. Jadi kita nak tahulah apa jenis yang paling popular. Permintaan ramai. Bunga terung. Okey, jawapan dia adalah bunga terung, guys. Jadi proses pembuatan tattoo ni saya pasti Sharon memerlukan daya kreativiti yang sangat tinggi serta ketahanan mental ataupun kesabaran yang sangat tinggi lah. Ketekunan tu untuk menghasilkan tattoo yang cantik serta berkualiti. Jadi boleh Encik Robinson jelaskan macam mana proses pembuatan tattoo ini? Step by step dia. Macam mana? Proses dia, orang yang nak buat tattoo tu, dia dapat ilham lah. Dia nak buat tattoo. Lepas tu baru dia tahu nak buat tattoo apa. And then nak ketiga tu, nak pilih tattoo artis dia lah. Siapa dia nak buat. Tak semestinya the best tattoo artist buat tattoo tu. Yang penting dia mesti connect dengan artis tu. Dia ngam lah. Kadang ada orang cakap, dia pergi kat tattoo artis tu memang famous punya tapi dia rasa tak ngam. Sebab penting ni, kita bukan saja buat image atas kulit, kita beri tenaga, transfer energy untuk orang tu pakai tattoo tu untuk seumur hidup dia. Untuk orang Iban lebih daripada dalam hidup ni, kita akan bawa ke sebayan cakap. Itu alam selepas kematian. Kehidupan selepas kehidupan ni. Kita akan pakai tattoo tu ke sebelah sana. Banyak panjang cerita ni. Dalam kepercayaan dalam kaum Iban khususnya. Tapi mungkin ramai juga ada penonton mungkin nak tahu apakah perbezaan di antara kaedah hand tape dan kaedah mesin yang digunakan dalam seni tattoo. Kaedah dia. Hand tape ni tradisional lah, yang teknik yang nenek moyang kita pakai dari dulu. Mesin ni modern lah, tapi basically dia sama aja. Dia dakwat tu ujung jarum masuk dalam kulit, lepas tu dia tinggalkan dakwat tu dalam kulit. Cuma ketuk ni manual, kita nampak lah. Mesin ni dia laju lah, kita tak nampak. Tapi dari segi hasilnya tiada perbezaan lah.
Itu ikut artis dia. Oh, artis juga. Hasil dia. Tapi kalau trend ice, orang dah biasa tengok, boleh bezakan lah. Untuk pakai mesin ni, dia lain sikit dia punya texture dia. Traditional ni lain sikit. Traditional ni lebih kepada dot per dot lah. Mesin ni dia macam ada, macam mana orang cakap, ada efek garis-garis macam tu lah. Itu pun ikut teknik lah. Ada juga orang pakai mesin untuk buat dot tattoo lah. Dia buat efek dots. Macam traditional punya efek tu. Macam mana dengan permintaan pelanggan? Adakah mereka lebih cenderung untuk kaedah tradisional ataupun kaedah moden? Mesin. Tempat kita orang tempatan dia cenderung pada mesin. Kalau orang dari luar, dari Europe, diorang nak tradisional. Dia terbalik. Terbalik kita. Orang sini nakkan benda moden, orang dari luar sana dah nakkan kita punya tradisi lah. Mungkin sebab diorang dah lama hilang budaya diorang yang asal, so diorang nak adopt culture lain lah, budaya kita. Dia nak macam nak jadi sebahagian daripada budaya kita lah. Bercakap pasal pantang larang dalam menghasilkan tattoo ni. Mungkin Cik Robinson boleh berkongsi. Mungkin ada pantang larang tak semasa melakukan proses tattoo tersebut? Semasa proses tu? Ataupun selepas proses tu? Ada lepas tak? Proses, pantang larang dia simple je. Kena cuci. Jangan rendam tattoo tu. Mandi boleh, cuci boleh, jangan rendam je. Kalau pantang larang macam tattoo apa yang tak boleh buat tu, kalau untuk kita orang Iban, kalau tak pernah berdengah, kita cakap berdengah tu ambil nyawa ataupun ikut ngayau dulu-dulu yang head hunting kan. Tak boleh buat kat atas tangan ni lah. Itu dia tak boleh lah. Tapi semasa nak menghasilkan tattoo tu, dia macam tak ada apa-apa pantang larang lah, macam tua ke apa ke, tak boleh lah, tak adalah. Tak adalah, tapi kita biasa advise orang jangan ambil alkohol banyak sangat lah. Sebab kadang-kadang orang, ada setengah orang ni, bila dia ambil alkohol, dia punya darah jadi nipis, so dia berdarah lebih banyak lah. Tapi itu bukan untuk semua orang. Ada orang minum tapi biasa je. Okey juga kan. Just individu lah kata sebenarnya. Betul. Dan setiap apa yang kita minat untuk lakukan, mesti ada memori pengalaman yang indah maupun pahit. Tapi kita nak tanya yang indah-indah saja. Jadi kita nak tahu kenangan yang indah, apakah pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh Encik Robinson sepanjang menjadi tattoo artis ni? Banyak lah. Pergi ke luar negara banyak. Tengok tempat orang lain, tinggal kat tempat orang, tengok cara hidup orang. Dan bila balik sini, flight yang paling panjang tu biasanya dari KL ke Kuching lah. Sebab tak sabar nak balik Sarawak. So kita hargai negeri kita lebih bila kita dah keluar. Dulu kita rasa nak pergi jauh-jauh. Nak lari, nak tinggal tempat orang lah, advance lagi lah. Sekarang makin sayang dengan Sarawak. Bagus tu, dia ada semangat pretotrik. Makan saya yang sangat tinggi terhadap negeri Sarawak tu. Rendang banyak sangat dia makan ni. Tapi di sini juga saya ingin kongsikan tentang kehebatan ni Mr. Robinson ya. Kemahiran beliau sebagai pencacah tattoo turut menerima pengiktirafan peringkat global apabila diundang menghadiri convention tattoo antarabangsa di Eropah. Selain memenangi 2 anugerah masing-masing dalam kesenian tattoo tradisi terbaik dan anugerah penghormatan budaya dalam anugerah kebudayaan HR Giger 2001 di Switzerland. Bukan kali-kali kata orang Sarawak. Memang sangat hebatlah. Itu Ernesto tu yang ajar saya tattoo tu. Tapi Robinson berguru dengan Ernesto lah. Jadi pencapaian. Tapi saya ikut dia convention semua bersama tim. Nampak di situ hasil usaha kerjasama daripada pasukan membuahkan hasil apabila mereka mendapat anugerah di peringkat global sendiri. Itu Fatah. Jadi Mr. Robinson, saya tak puas hati ni nak tanya ni. Ni macam tanya untuk diri sendiri. Yes, betul. Sebab Cheryl macam ada berhasrat untuk membuat tattoo. Tanya sebanyak mungkin. Di antara yang tradisional dan juga menggunakan mesin, yang mana lebih sakit? Biasanya orang cakap yang mesin lah. Sebab mesin start terus sakit. Sebab dia laju. Dia nampak macam pen pakai marker kan, tapi sebenarnya dia laju. Traditional ni dia nampak brutal lah sebab very visual kan, ketuk-ketuk kan. Tapi dia very minimal dia punya kesan sakit kesan dia punya kecederaan pada kulit tu kurang daripada mesin. Mesin ni laju. Tapi itu still ikut artis yang buat juga. Ada orang cakap tangan berat, ada orang cakap tangan ringan. Macam ikut artis lah. Pernah tak Encik Robinson sendiri menerima pelanggan yang mahu corak tattoo yang unik, yang pelik lah? Tak pernah dalam otak ada boleh juga buat benda macam ni. Macam-macam.
Macam-macam. Dan ni mungkin apa orang cakap, soalan yang last yang kita akan tanya. Mungkin ada dari penonton kita yang berminat untuk menjadi artis tatu, tetapi tidak tahu untuk dekat mana nak mula. Jadi apa kesaranan Encik Robinson kepada mereka, especially untuk generasi muda? Jujur dengan diri sendiri, nak buat tattoo tu untuk apa? Fame ke, fortune ke, apa popularity. Sebab sekarang ni very trendy kan orang buat tattoo kan. Orang dulu-dulu tak minat. Dulu mak bapak memang tak galakkan. Sekarang ni sampai ada mak bapak yang tanya kita nak hantar anak dia berlatih dengan kita. Sampai macam tu sekali dah sekarang ni. Tapi tu ikut diri sendirilah. Tapi yang penting ada latar belakang seni. Mesti pandai lukis tu basic lah. And then kalau nak buat traditional tattoo mesti ada semangat sayangkan budaya sendirilah. Dan kena rajin-rajin jumpa orang tua, bertanya, dapatkan bimbingan lah dan nasihat. Nasihat, latar belakang. Bukan seni saja ni budaya cara hidup dulu-dulu. Jadi satu pesanan yang penuh bermakna dan informasi khususnya kepada generasi muda tentang seni tatu Borneo. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Robinson Unagaong di atas perkongsian beliau dalam seni tatu Borneo yang di sini bukan semata-mata seni tapi dia mempunyai nilai estetika yang tersendiri. Jadi terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia kerana selepas ini saya dan Fatah akan membawa perkongsian yang menarik lagi hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dengan saya, Fatah dan Sharon dalam Sejahtera Asia. Tadi topik kita berkenaan dengan seni tatu Borneo. Sekarang ini untuk topik yang kedua, kita akan bercakap ataupun bercerita mengenai galeri hasil seni Sarawak. Sarawak mempunyai pelbagai jenis karya seni yang tersendiri seperti sape, gubahan manit, puak kumbu dan banyak lagi. Galeri merupakan tempat yang sesuai untuk mempamerkan serta menjual hasil karya seni tersebut. Bersama kita hari ini untuk mengupas topik kita dengan lebih lanjut, Encik Jeffrey Lawai Ngau merupakan pemilik Ayak Galeri. Selamat datang, Encik Jeffrey. Apa khabar? Sihat? Sihat, terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam siaran Sejahtera Asia. Betul tu. Nak bercakap kita dah nak hampir-hampir pergi ke Gawai. Dari raya pergi ke Gawai. Sebab tu kita sebut Gawai Raya. Excited sangat ni Fatah. Kalau bab perayaan Fatah memang excited. Betul, saya memang excited. Saya tak kira Gawai ke raya ke, saya nak juga. Bagus, itu semangat yang kita betul, nak. Sebagai permulaan untuk pertanyaan, boleh Encik Jeffrey kongsikan sedikit latar belakang Ayak Galeri? Okey, sebenarnya Ayak Galeri baru berusia 1 bulan. 1 bulan. Ideanya untuk createkan galeri Ayak ini adalah dari kita balik ke 2019. Sebenarnya saya bersama beberapa orang rakan. Sebenarnya saya bukan pemilik tunggal Ayak Galeri. Adalah bersama-sama rakan dan seorang lagi rakan kongsi saya adalah Dylan Lai yang tidak dapat datang hari ini. So kami berada di Pasar Sinyawan yang terkenal dengan makanannya, dengan night marketnya. Jadi kami duduk di sana dan kami lihat di sekeliling. Tengok meja sebelah ada artis. Tengok meja sebelah lagi ada artis. Artis dari berbagai latar belakang. Ada yang pemuzik, ada yang pelukis, ada yang apa orang kata kraft tangan, yang mahir dalam kraft tangan. Jadi mereka berada di satu tempat. Jadi tercetuslah idea kami orang untuk mewujudkan satu tempat atau platform untuk memanggil semua artis-artis tempatan ini untuk bernaung di bawah satu bumbung. Jadi itu kami bersetuju untuk membuat satu galeri khas untuk penggiat-penggiat seni. Tak kira apa jenis seni, kami terima mereka. Bagus kat situ. Dia ada usaha tu Fatah untuk memastikan semua artis-artis yang terdapat di negeri Sarawak ni dinaungkan di bawah satu galeri. Jadi mereka dapat mempamerkan
semua hasil rekaan mereka dekat satu galeri sahaja. Jadi semua boleh melihat. Kenapa ni Fatah gelak-gelak ni? Saya nak tanya pasal apa sebenarnya ayak tu? Maksud ayak tu apa? Okey, ayak. Kalau dalam bahasa Bidayuhnya, ayak ni ada berkaitan dengan air. Kalau nak sebut secara terperinci, susah saya nak gambarkan atau sebutkan. Kita boleh kata source of water atau punca air. Tapi kalau kita ambil air pun kita panggil ayak. Ayak. Kalau itu dalam slang Bidayuh, sebelah jagoi atau serembu. Tapi kalau di slang Singai, kami panggil dia oyak. Tapi kami pilih ayak sebab kami galeri ni berada di Senyawan, iaitu di kawasan Serembu. Jadi dalam banyak-banyak pekan tu Fatah. Ni Fatah pernah pergi pekan Senyawan tak? Pernah sekali. Yang tu pun masa tu adalah masa PKPB. Saya ingat masa tu bukan PKPP. Di mana ingatkan buka. Tapi dah pergi tutup rupanya. Macam tak apalah. Tapi tempat tu Sharon sangat menarik dan kita macam pergi tempat yang macam mana nak cakap macam back to old school lah. Lebih kurang macam tu kan. Jadi kepada penonton yang macam tertanya-tanya Pekan Senyawan tu, anda boleh Google, anda boleh Waze untuk pergi sendiri, menikmati sendiri, mengalami sendiri perkongsian yang Fatah kongsikan. Dapat. Terus saya juga pernah pergi berada kat situ. Saya rasa 2 tahun yang lepas, agak lama lah juga. Jadi dia pekan macam kita boleh katakan di sini adalah pekan koboi. Dia pekan koboi tapi menarik. Suasana dia sangat menarik dan penduduk di kawasan tersebut juga sangat mesra. Jadi jangan khawatir, anda boleh sahaja melawat ayak galeri yang terletak di Pekan Senyawan. Dan saya percaya juga setiap yang kita buat pasti ada yang mendorong. Tak kira lah dari segi minat ke, inspirasi ke. Jadi apakah yang mendorong Encik Jeffrey untuk membuka ayak galeri ni? Okey, apa yang menyebabkan kami create ayak galeri ni adalah disebabkan minat. Background sebab latar belakang saya pun bapa saya seorang pemuzik tradisional. Kalau anda kenal Matthew Ngau, iaitu Master of Sapek Sarawak ni. And then beliau tu juga menggalakkan kami untuk berkecimpung dalam seni-seni tradisional ni lah. So atas dorongan rakan yang kira orang di sekeliling banyak yang minat dalam seni-seni muzik dan kraft tangan, kami telah membuat ini seperti yang saya bagi tahu tadi, bahawa untuk mewujudkan satu platform untuk rakan seni. Dan saya pasti tempat di Pasar Senyawan ni sangat strategik, di mana saya pasti juga kenapa Encik Jeffreyson betul ke? Jeffrey Lawai. Sampalah Jeffreyson tu. Jeffrey Lawai menyediakan membangunkan ayak galeri ni supaya semua artis-artis di negeri Sarawak ni boleh berkarya dan mempamerkan hasil seni mereka di bawah ayak galeri tersebut. Jadi Encik Jeffrey, mungkin ramai juga yang tertanya-tanya, apakah jenis hasil karya seni yang terdapat di ayak galeri? Okey, apa yang terdapat di ayak galeri adalah seni lukisan. Seni lukisan, kita juga ada seni kraft tangan dan juga bukan sekadar seni yang kita boleh nampak. Kita juga ada workshop di bahagian belakang di mana kita produce sape, alat muzik tradisional. Alat muzik tradisional kita, dan juga gendang atau kidabat. Gendang yang banyak digunakan oleh masyarakat kita. Gendang lah. Dan serotong, iaitu sebuah alat muzik Bidayuh, yang diperbuat daripada buluh. Jadi Encik Jeffrey, kita nak tahulah juga kan, apakah jenis-jenis hasil karya seni yang terdapat di ayak galeri? Okey, kalau orang sebut pasal galeri, orang masih akan terfikir pasal lukisan saja. Tapi kita di ayak galeri, kita terima pelbagai jenis hasil seni. Selain daripada seni lukisan, kita ada seni kraft tangan, dan juga kita sendiri membuat alat muzik sendiri di ayak galeri. Kita ada workshop di sana. Kita ada bengkel yang membuat sape,
salah satu daripada alat muzik tradisional famous kita di Sarawak. Okay, and then kita ada buat kedebat dan serotong yang dibuat daripada buluh. Dan ada dua orang kira macam kita punya profesional yang membuat sapek dan juga alat muzik tradisional ni. Iaitu salah seorang daripadanya adalah Kramer Nepi, yang juga seorang pemain sapek dan juga bapa saya sendiri. Yang turut serta memajukan Ayak Galeri ini. Okay. Dan setakat ini dan kami juga selain daripada hasil seni ini, Ayak Galeri juga ada mini restorannya. Mini restoran. Menarik. Ya. Tapi banyak orang rasa pelik sebab apa yang disajikan oleh restoran yang kami panggil Ayak Yakitori Corner. Kami menghidangkan masakan ala Jepun. Ala Jepun. Arigatou gozaimasu. Tapi kafe tersebut di dalam galeri? Di luar. Di luar lah, bukan di dalam. Di luar. Jadi restoran itu adalah macam open air. Open air. Kita cuba kekalkan konsep pasar senyawan ni. Kalau di sebelah hujung minggunya senyawan night market. Betul. Kita kenal dengan pelbagai jenis makanan. Jadi mungkin juga ada penonton yang tanya bagaimana langkah keselamatan yang diambil untuk memastikan hasil karya yang dipamerkan itu selamat, tidak dicuri. Okey. Kalau anda sendiri datang ke Ayak Galeri, anda akan melihat satu bangunan lama. Lot kedai lama. Tetapi kalau anda masuk ke dalam, anda mungkin terkejutlah melihat sistem keselamatan yang kami telah prepare semenjak daripada Januari sehingga ke hari pembukaan kami yang lepas, di mana kami membuat sistem pengerah iaitu dan juga CCTV dan juga kita ada satu staff yang akan sentiasa berada di galeri 24 jam. Wah, memang bertugas 24 jam di dalam galeri tersebut? Bertukar shift lah. Bertukar shift lah, tapi memang akan ada yang bertugas sepanjang galeri. Nampak tu Fatah. Sebab kalau satu lukisan tu hilang, Ayak Galeri. Yalah, kita faham. Berkualiti ya. Bukan orang kata orang Sarawak bukan biasa-biasa dan benda yang disimpannya. Semuanya memang berharga lah. Betul tu. Dan kita banyak lagi soalan nak ditanya dengan Cik Jeffrey. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Bertemu kembali dalam Sejahtera Asia. Semestinya bersama dengan saya, Fatah Bolhanuddin dan peneman mesra saya, Sharon Kezian. Dengan tetamu kita pada hari ini, Encik Jeffrey Lawaingau. Dengan perkongsian kita pada pagi ini adalah Galeri Hasil Seni Sarawak. Jadi kepada anda yang baru bersama kami, jika anda ketinggalan untuk menonton kami di awal episod tadi, anda boleh saja pergi ke YouTube dan type saja Sejahtera Asia. Anda boleh pilih mana-mana episod yang anda ketinggalan. Dan kepada anda juga, jika anda mempunyai sebarang pandangan ataupun cadangan, anda boleh terus saja lontarkan di laman sosial FB dan IG Sejahtera Asia. Betul tu. Kita nak bertanya lagi dengan Cik Jeffrey. Hampir 2 tahun kita dilanda musim pandemik dan ramai yang terkesan, tak kira daripada pelbagai sudut. Pasti sedikit sebanyak memberi kesan kepada Ayak Galeri. Jadi apakah inisiatif yang dilakukan oleh Encik Jeffrey dan tim untuk memastikan Ayak Galeri dalam keadaan yang sentiasa baik? Okey. Walaupun Ayak Galeri baru berusia 1 bulan, tetapi kami tim kami di Ayak Galeri sudah melihat untuk jangka masa yang panjang untuk mendapat sumber kewangan daripada hasil jualan hasil seni sahaja. Mungkin agak sukar sebab disebabkan nilai dan harga hasil seni tersebut. Jadi untuk kita orang untuk kekal hidup dalam industri ini, kami mengambil inisiatif untuk membuka restoran juga, iaitu yang kami bagi nama Ayak
Yakitori Corner. Wow, nama Jepun tu Fatah. Makanan Jepun kan. Yang menyajikan masakan Jepun. Jadi selain daripada itu juga kami juga ada channel YouTube dan FB sendiri yang kami di sana actually pekerja-pekerja dan juga staff dan juga rakan-rakan di Ayak Gallery mengambil inisiatif sempena PKP ni. Kami merekod sebahagian daripada mereka pandai menyanyi, pandai bermain muzik. Jadi kami membuat recording juga. Jadi tunggu dan lihatlah, nanti kita akan keluarkan. Adakah ini dalam, maksud saya, adakah ini telemovie ke, video klip ke? Dia ala-ala video klip. Video klip, menarik tu. Cakap Sharon, COVID won't stop orang untuk berkreativiti. Orang sekarang ni memang kreatif, memang gila-gila. Perlu sebab untuk meneruskan kelangsungan hidup. Sebab kita tahu kalau berlakunya pandemik, kalau kita tak kreatif, kita tak berusaha untuk cari jalan untuk mengatasi keadaan ini, jadi ia akan menyusahkan kita jugalah Fatah sebenarnya. Jadi kan kita nak tahu jugalah Encik Jeffrey, jika ada artis-artis di luar sana yang tengah menonton sekarang ni berhasrat untuk mempamerkan karya mereka di Ayak Gallery. Jadi bagaimana, apa yang mereka harus lakukan? Okey, Ayak Gallery pintunya terbuka untuk semua artis dan juga karyawan-karyawan tempatan yang ingin menghantar hasil karya mereka atau hasil seni mereka ke Ayak Gallery untuk dipamerkan. Bukan saja untuk dipamerkan, tetapi untuk memudahkan prospek atau future buyer untuk mereka datang ke Ayak Gallery dan melihat hasil seni mereka. Di sana nanti kita akan membantu mereka dalam mempromosikan hasil mereka. Okay. So bagi karyawan-karyawan atau pegiat seni yang ada hasil seninya di rumah anda boleh hantar ke Ayak Gallery free of charge. Free of charge. Yes. Jadi bagaimana untuk dari segi karya seni tu, bagaimana kita melihat kepada untuk menetapkan harga karya seni tu? Macam mana tu? Okey, setiap hasil seni yang dihantar ke Ayak Gallery ada harganya tersendiri. Ia bergantung kepada artis yang menghasilkannya. Jadi mereka ada nilai tersendiri. Bukan Ayak Gallery yang memberi harga, tetapi mereka sendiri. Jadi harga adalah bergantung kepada hasil karyawan tersebutlah. Dia yang akan meletakkan harga itu. Betul. Jadi kalau macam Ayak Gallery sendiri, adakah menawarkan perkhidmatan pembelian atas talian? Ya. Untuk sementara waktu kami tengah hold disebabkan ada beberapa lagi hal yang perlu diuruskan. Tapi in the future, hopefully after gawai nanti kita akan buka penjualan atas talian. Bercakap pasal tu tadi atas talian ni, kita nak bercakap pasal penghantaran luar negara. Kesenian karya kita, seni kita ni sentiasa menjadi buah mulut, lebih-lebih lagi kepada warga negara luar negara. Pastinya ada yang membeli untuk dibawa pulang ke negara asal. Jadi ada tak Ayak Gallery menyediakan perkhidmatan menghantar karya-karya ni di luar negara? Ya, memang ada. Dan itu adalah salah satu daripada mengapa kami masih hold. Kita tunggu lepas gawai ni. Untuk kami orang mencari apa yang sesuai, courier service yang sesuai untuk membuat penghantaran tersebut. Contohnya macam lukisan yang besar-besar ni, bukannya dapat kita hantar satu bingkai yang besar tu. Jadi terpaksa kita golong dulu, buat packaging dia cantik-cantik, bukan cantik lah, elok-elok, supaya hasil seni tu nanti terpelihara, tidak rosak. Jadi semua itu, aspek itu kita ambil kira. Betul. Bagus tu Fatah. Sebenarnya dia mengambil kira juga keadaan hasil karyawan tu sebelum boleh dikatakan sebelum dikirimkan kepada pembeli tersebut. Jadi mungkin Cik Jeffrey kongsikan kepada penonton, kepada kami berdua juga ni, waktu beroperasi Ayak Gallery. Betul. Waktu operasi Ayak Gallery adalah setiap hari kecuali hari Isnin. Kecuali hari Isnin. Di Senyawan, Pekan Senyawan, kita ada istilah ni, Monday is off day. Monday off day. So kita buka dari hari Selasa sampai hari Ahad. Ayak Gallery dari
pukul 10 pagi hingga 10 malam. Tetapi buat sementara waktu hingga 7 Jun ini, kita terpaksa akul dengan SOP yang dikeluarkan. Kita tutuplah buat sementara. Dan paling bagusnya Ayat Galeri ni free of charge, tiada bayaran dikenakan. Jadi anda mungkin boleh luangkan masa hujung minggu, pergilah melawat Ayat Galeri, memberi sokongan kepada hasil karyawan tempatan. Fatah. Betul tu. Mungkin ada pesanan terakhir untuk penggiat seni dekat luar sana, untuk apa pesanan daripada penaja Ayat Galeri. Tiba penaja pula. Okay, pesanan kami di Ayat Galeri kepada yang baru minat atau yang telah lama berkecimpung dalam seni ini, supaya jangan berputus asa walaupun kita tengah berperang dengan COVID-19 ini. Betul tu. Ya. Jadi ambillah peluang yang ada di Ayat Galeri ini untuk menghantar hasil karya anda di sana. Kalau anda merasa sukar untuk mempromosikan hasil karya anda atau hasil seni anda boleh datang ke Ayat Galeri. Jangan malu-malu, kami orang sentiasa membuka pintu. Jangan malu-malu kucing. Jadi cara nak berhubungi Encik Jeffrey bagaimana? Okey, anda boleh menghubungi direct ke Ayat Galeri, iaitu melalui telefon 019 859 5058. Okey, itu nombor telefon saya lah. Melalui FB? FB anda boleh lawati kita punya laman page FB kita, iaitu Ayat Galeri. IG pun ada. Pun di atas nama yang sama, Ayat Galeri. Ayat Galeri. Jadi apa orang cakap, gunakanlah kuasa social media tu guys untuk follow Ayat Galeri, dan pelbagai, saya pasti pelbagai perkhidmatan mereka akan tunjukkan karya-karya hasil seni yang sangat kreatif ni. Betul tu. Kita kena support, kita kena beri sokongan kepada hasil karyawan anak tempatan. Kalau bukan kita, siapa lagi Fatah? Betul tu. Hidup anak bangsa. Betul tu. Jadi selepas ni kita akan kembali bersama saya dan juga Fatah di blog terakhir hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, terima kasih kerana terus setia bersama saya dan Fatah hanya dalam Sejahtera Asia. Jadi kita ucapkan sekali lagi lah terima kasih kepada Encik Robinson Unau Gaung di atas perkongsian beliau dalam Seni Tatu Borneo, dan juga Encik Jeffrey Lawai Ngau atas perkongsian beliau Galeri Hasil Seni Sarawak. Dua-dua topik tadi tu memang topik yang menarik. Orang cakap ada berkaitan dengan karya seni hasil tempatan itu sendiri. Jadi kita sebagai anak Sarawak ataupun anak tempatan, kita kena sentiasa menyokong apa yang orang cakap anak-anak Sarawak buat. Karyawan yang dihasilkan. Betul tu. Jadi kepada anda yang berminat untuk mendapatkan tatu, boleh saja menghubungi Encik Robinson untuk mendapatkan khidmat dan bimbingan mendapatkan tatu seperti yang dikongsikan oleh Encik Robinson tadi tu Fatah. Macam dah nak, dia macam semangat nak buat tatu selepas ini ya. Tiba-tiba pula bab tatu ni semangat dia lebih, aura dia lebih. Sebab seperti yang Encik Robinson kongsikan tadi, dikata dalam kalangan generasi muda kaum Iban sendiri, mereka dah semakin menurun. Lalu dikatakan tidak begitu berminat. Bukan tidak begitu berminat dalam seni tatu yang original, yang asli lah. Mereka minat dengan seni tatu daripada negara-negara luar. Betul tu. Dan kita tahu banyak jenis tatu-tatu dekat luar negara yang menjadi, orang cakap menjadi tarikan lah sekarang ni. Tapi saya nak tekankan dekat sini, tatu kita punya, setiap tatu mempunyai perbezaannya masing-masing. Jadi kita harus memartabatkan seni kita sendiri tu, Sharon. Seni tatu kaum sendiri. Jika bukan kita, bukan generasi sekarang, siapa yang lagi yang akan mewarisi seni tatu tersebut? Jadi kepada anda boleh saja rujuk kepada Encik Robinson. Dan saya juga tertarik dengan topik kita yang kedua, iaitu tentang Ayat Galeri ni Fatah. Bila dia cerita, saya dah terfikir nak pergi sebenarnya, nak
pergi melawat lah sama. kepada Nanti kita pergi sama. Boleh. Kan? Kita boleh OOTD sana bersama. Menggunakan baju koboi. Yalah. Jadi kepada karyawan di luar sana, jika anda berminat hasil karyawan anda dipamerkan di Ayak Galeri, anda boleh saja menghubungi Encik Robinson ya. Encik Jeffrey di Ayak Galeri. Itulah kalau bab tattoo ni tiba-tiba lain macam. Okey, faham. Menguasai minda dia. Jadi itu je lah. Setakat ini saja perkongsian kami di Sejahtera Asia. Semoga bermanfaat untuk semua. Sehingga jumpa lagi. Kata orang, kita tak masih di bulan Syawal, tapi SOP sentiasa kena jaga, perketatkan, tingkatkan kawalan diri. Sehingga kita berjumpa lagi daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Bye.